Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam vlog kedua kuarantin, episod kedua kuarantin, yang mana kita ni lah masih dalam fasa kuarantin untuk kita sama-sama chill-chill lah. Sebab kalau kuarantin ni kita kalau nak stres-stres sangat pun takut kita yang kemurungan kan. Biasa kalau orang kemurungan ni memang dia akan cari bilik yang persendirian tu semua, dia akan duduk sendiri. Tapi kita tak nak lah macam tu kan. So kita buat aktiviti. Kita buat aktiviti yang mana kita boleh elakkan diri kita daripada berseorangan, dan juga kita cuba untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui apa saja yang kita boleh gunakan untuk komunikasi dengan orang lain. Okay, so hari ni kita episod kedua. Kita nak share macam yang saya cakap sebelum ni. Kita nak share apa aktiviti yang kita boleh buat sepanjang kuarantin. Mungkin bagi siapa yang bergejala berat tu, mungkin memang dia akan kena rehat je. Kita baring, kalau boleh duduk, kita kurangkan aktiviti, kurangkan pergerakan dan sebagainya. Make sure sampai sihat, sampai okey. Yang tu okey lah. Tapi kalau bagi siapa yang tak ada simptom, yang bergejala ringan, yang masih boleh buat aktiviti-aktiviti dekat rumah, apa yang kita boleh buat adalah benda-benda yang sentiasa menceriakan diri kita. Sebab kalau kita tak buat benda-benda yang menceriakan diri kita ni, kita akan duduk, bila kita duduk berseorangan, kita akan fikir stres dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat adalah first kali kita kena faham kenapa virus ni datang dekat kita. Kita fikir balik panjang-panjang. Kita nak salahkan tu, nak salahkan ni, tak boleh. Sebab virus ni dia ialah penyakit macam demam juga. Kita tak tahu tiba-tiba kita demam, macam sesama. Kita tak tahu tiba-tiba kita semua bangun pagi kena sesama kan. Kita tak tahu. Okey, dan apa yang kita boleh buat adalah kita bila datang satu penyakit tu, kita kena fikir balik penyakit tu, semua benda yang datang dekat kita tu semua adalah dengan izin Allah kan. Apa yang datang dekat kita, sakit, demam, batuk, sesak nafas tu semua, itu semua Allah yang bagi. Itu hakikat yang sebenar. Tapi macam mana kita sebagai seorang manusia untuk kita menerima hakikat bahawa itu adalah takdir untuk kita, kita kena banyakkan bersabar. Bila datang satu ujian, first kali yang kita kena letakkan adalah kesabaran. Itu yang utama. So bila kita letakkan kesabaran yang utama, benda lain insyaAllah kita boleh buat. Okay, bila kita letakkan kesabaran, baru kita boleh fikir dengan rasional. Okay, bila dah datang macam ni, apa yang aku kena buat? Sabar dulu, tenang. Okay, baru kita fikir next step, apa yang kita kena buat dan sebagainya. So untuk kuarantin, apa yang kita boleh buat adalah, bila kita dah faham konsep dari mana datangnya virus ni, kita fahamlah apa yang kita kena buat bila datangnya satu pengajaran ni untuk kita. Mungkin waktu kita sihat, kita banyak lupa amalan-amalan yang kita dah belajar sebelum ni, tapi kita tak buat. Kita dah cakap dekat orang, kita dah nasihat dekat orang, tapi kita tak buat. Mungkin ni lah masanya untuk kita buat. Macam apa yang kita boleh buat dalam waktu kuarantin ni adalah kita check balik solat kita cukup tak cukup. Cukupkan solat. Sebab kita dah ada ruang ni, kita dah ada ruang untuk kuarantin. Kita boleh bagi surat dekat majikan untuk kita cuti dan sebagainya. Inilah waktunya, untuk waktu kita rehat, untuk kita fokus balik apa yang kita kena buat, yang wajib kita sebagai manusia untuk kita buat, iaitu beribadah. Kita recheck balik ibadah, solat cukup tak cukup, bacaan okey tak okey. Itu yang kena repair dulu. Lepas tu doa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah macam mana kita nak meningkatkan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik. Macam mana kan? Dalam kita stres ni, aku stres, aku sakit, aku nak rehat je. Tapi aku tak boleh. So bila duduk dalam keadaan macam tu, kita akan sentiasa terbaring, kita akan sentiasa tengok bumbung, tengok ni ceiling dan sebagainya. So dia jadi macam kita tak tahu nak buat apa seharian tu kan. Kita apa yang kita boleh buat. Yang kedua, kita mulakan dengan amalan-amalan tambahan macam zikir ke. Kita mulakanlah dalam sehari tu, lepas solat 30 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup 30 kali lepas solat. Lepas tu setiap solat 5 waktu tu buatlah 30 kali.
And then baca Quran. Tu insyaAllah benda yang mujarab untuk kita kita rawat diri kita. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah kita cari something kerja yang distract kita daripada berfikir mengenai kesakitan ataupun gejala ataupun COVID-19 ni. Kita cuba cari satu kegemaran yang kita selalu buat. Kalau suka tengok IG, hari-hari tengok IG. Tapi jangan tengok benda yang tak elok. Kita suka tengok Facebook, baca artikel, kita tengoklah Facebook. Kalau kita suka editing, buatlah editing. Kalau kita suka record video macam ni, record video. So benda ni dia akan memudahkan kita untuk distract kita daripada berfikir lebih banyak dekat sakit, dan kita lebih banyak akan berfikir dekat benda yang kita nak buat. Kalau kita sentiasa hari-hari kita duduk dalam stres, kalau kita didik hari-hari kita duduk dalam stres, kita duduk dalam kemurungan, cukup 40 hari memang murung terus. Dia lebih kurang macam tu lah. So kalau kita teruskan dengan benda yang tak elok, kita punya diri akan buat benda yang tak elok juga. Why not kita cuba buat benda yang elok, kita cuba istiqamah dalam masa sebulan, 2 bulan. InsyaAllah dalam lama-lama nanti kita terbiasa. Okay. So tu saja nak share aktiviti yang kita boleh buat. And then untuk yang vlog ketiga, untuk vlog ketiga, kita akan share apa hikmah yang datang bila datangnya penyakit dekat diri kita. Kadang-kadang orang tak fikir hikmah ni. Orang fikir sakit, aku pergi ambil ubat, sihat. Bila kita fikir sakit, kita ingat ambil ubat tu adalah penawar untuk diri kita. Tapi sebenarnya salah. So kenapa salah? Kita tunggu untuk video vlog Quarantine episod 3. Okay, akan datang. Apa-apa hal, Roger Miftah Chico, #nak share. Kita akan cuba kongsi yang terbaik untuk korang semua. Yang mana yang kawan-kawan yang kena virus COVID-19, kita doakan semoga sentiasa sihat, berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa berada dalam keadaan yang baik, semoga cepat sembuh, semoga terhindar daripada penyakit-penyakit yang lain. Bagi siapa yang frontliner, sahabat-sahabat kita yang frontliner, doakan diorang juga yang masih bertungkus lumus memberi rawatan yang terbaik. Dan juga semua sahabat-sahabat yang tengok video ni, semoga Allah sentiasa menjaga korang, semoga korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sentiasa terhindar daripada segala kejahatan, keburukan dunia, dan sentiasa didekatkan dengan kebaikan akhirat, insya-Allah. So, menjumpa kita pada vlog yang akan datang, insya-Allah. Miftah Chico, #nak share, #nak share. Jumpa kita pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.